Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT. Sampai juga kita ke siri yang keberapa dah ni, bersama dengan tetamu kita yang baru untuk kali ni, insya-Allah. Kita bersama dengan pakaian dengan name tag sekali. Siap name tag ya. Jadi kita bersama dengan guru besar guru besar sekolah Rendah Islam Al-Amin Wilayah Persekutuan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak datang. Kita apa-apa pun kita kena mulakan dengan memperkenalkan diri dulu sebab mungkin ada orang tak kenal. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Background pendidikan, background kerja. Boleh. Okey. Kalau tanda nama ni ada, confirm Ustaz, orang tahu dah. Kalau pergi mana pun dah tahu cikgu. Kadang tak pakai tanda nama ni pun kau panggil cikgu. Kita pun pelik. Macam mana orang tahu itu cikgu? Okey, baik. Jarang orang keluar pagi-pagi kan. Jarang orang keluar pagi-pagi pakai smart. Okey. Ada boleh lah. Cikgu tu. Mungkin. Baik. Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Faiz bin Azizan. Kalau di sekolah panggil Muallim Faiz. Sekarang ni alhamdulillah dah berkhidmat 12 tahun sebagai guru lah. 12 tahun sebagai guru. Tapi bidang awalnya tidaklah sebagai guru. Asalnya engineering. Okey. Engineering komunikasi, engineering elektronik lah. Okey. Communication engineering di UIA. UIA Gombak. Alhamdulillah. Tapi dah mungkin dah rezeki masa di UIA last tu kita banyak mengajar tuition. Dia habis tu terus sambung Jadi cikgu. Minta dapat, alhamdulillah. Minta sekolah menengah. Okey. Tapi dapat sekolah rendah. Tu malah fikir juga tak apa, cuba dulu. Cuba sekolah rendah, saya tak pindah dah. Pindah stay sekolah rendah ajalah. Dia alhamdulillah 12 tahun lah tahun ni. Tahun 12. Daripada mula-mula jadi guru biasa lah, betul naik. Ya, betul lah. Dia start memang guru biasa lah. Mengajar matematik dan sains. Okey. Betul. Masih dalam bidang lah. Masih dalam bidang lah. Memang kalau orang engineering ni, kalau tiba-tiba mengajak apa ni, subjek Arab agama ke? Tak lah. Masih dalam tak. Memang dalam bidang lah. Maths dengan sains. Macam tu. Betul dulu lah. Sikit-sikit lah guru kanan. Guru kanan akhirnya alhamdulillah berusaha. Okey. Kita pergi ke soalan wajib. Semua orang dapat soalan ni. Ya. Okey. Kita ni di Malaysia ni memang dilahirkan sebagai orang Islam. Kebanyakan majoriti orang yang dilahirkan sebagai Islam ni, dia dah menghadapi bulan Ramadan ni daripada mula memang sebagai orang Islam dia puasa lah. Bulan puasa lah kan. Macam, tapi kalau tengok daripada latar belakang pengajian tadi tu, sebelum ni UIA dalam bidang engineering, bukanlah kata bidang pengajian Islam yang dikenali masyarakat. Contoh bidang bahasa Arab ke ataupun Quran Sunnah ke atau Syariah kan. Jadi waktu bila yang mula rasa yang sebenarnya bulan Ramadan ni bukan bulan yang semata-mata ritual orang Islam? Okey. Baik. Masih soalan ni menarik betul lah. Yelah, kita dulu saya bersekolah agama. Jadi kita dah belajar sikit kan. Tapi betul-betul terasa tentang hikmahnya atau bulan Ramadan ni adalah masa kita di UIA sebenarnya. Zaman UIA masa tu. Tapi sebelum tu puasa? Puasa lah. Puasa alhamdulillah. Nanti puasa alhamdulillah biasa. Tapi lebih mengenali, lebih memahami, lebih mendalami tu ketika di UIA lah. Alhamdulillah masa masuk UIA Gombak tu dipertemukan lah dengan sahabat-sahabat yang baik macam ustaz je lah korang. Ya, sebiji sama macam tetamu kita sebelum ni. Sama. Dari situlah bila dengan dapat taklim tu kan, kemudian pada masa sama kita juga belajar dengan budaya-budaya luar macam mana kan. Kalau UIA ni Ramadan ni dia akan berkampung. Start first day pun ada lah dekat masjid tu. Kita mula start tu mula belajar sikit. Dia tak cuti kan UIA? Dia tak cuti. Tapi orang ni budaya tu bangun pagi terus pergi kelas. Terus sambung kelas, sambung untuk masjid ni. Walaupun tak cuti. Kan dia, kalau di Timur Tengah tu banyak yang cuti. Mungkin ada juga Ustaz cuti sendiri lah. Cuti sendiri. Tak apa menarik. Cuma walaupun macam tu, walaupun budaya UIA macam tu, tapi tak semua student UIA. Betul. Tak nafikan lah. Dia ada kesedaran macam tu kan. Tak semua. Tak semua. Jadi sekali lah mungkin faktor sekeliling tu. Faktor sekeliling membantu alhamdulillah. Ini soalan yang seterusnya kan, masih lagi berkaitan dengan latar belakang tadi tu. Sekarang ni berkhidmat sebagai cikgu ataupun guru kan. Betul. Dah jadi guru besar dah. Memang rasa saya nak terus kan. Nak terus kan sampai bila-bila kan. Itu susah kan. Susah ni ramai dengar. Tak nak dari segi ni lah, dari segi perasaan, bukan dari segi perancangan. Mungkin ada kita nak ni perancangan, mungkin kita nak berkembang tapi dari segi perasaan
Okay, jujur Ustaz, memang perasaannya buat saya tak ada perubahan lah. Nak stay sebagai guru lah. Kalau macam mana pun buat saya nampak bidang ni dah dekat hati lah. Sebati. Rasa macam nak ke mana pun mungkin akan macam pendidikan lah. Tapi dalam pendidikan tu secara umum lah. Yes. Cuma yang menariknya sebab sekolah ni sekolah swasta. Jadi dan sekolah swasta ni pula sekolah Islam. Sekolah Islam. Kenapa dalam banyak-banyak tu, kalau dari segi pengalaman sendiri lah, mungkin latar belakang mengajar sendiri, dia sekolah rendah pun sekolah agama kan, sekolah dulu pun sekolah agama. Tapi kenapa kalau jadi guru math dan sains ni, kenapa di sekolah Islam? Kalau pengalaman sendiri lah, kenapa memilih dalam banyak-banyak sekolah, kenapa memilih sekolah Islam? Kenapa tak milih macam buat sekolah apa nama, memang sekolah matematik, sains ke sekolah teknik ke kan? Kenapa sekolah Islam? Okey, itu terkait dengan sebelum ikut Ustaz, daripada zaman belajar masuk universiti UAE. Kemudian bila kita nak pilih tempat kerja pun nak cari tempat yang kita rasa kita dapat sampaikan sesuatu lah. Kita rasa kita tempat yang kita lebih bakti lebih banyak lah kan. Kita dah kenal Al-Amin swasta ni daripada sebelum masuk kerja lagi. Dah kenal zaman UAE lagi. Usul dah kenal lah, alhamdulillah. Di situlah mula berminat dengan apa yang ada dalam swasta Islam ni, Al-Amin lah. Dalam keluarga sendiri ada yang jadi tak ada. Tak ada memang. Seorang dan seorang Liwan. Orang Liwan yang keluarga ikut sekolah. Abang, kakak, adik semua sekolah kerjaan base. Nak kata memang betul. Pengaruh keluarga tu tak ada juga kan? Tak juga. Memang betul. Tak ada keluarga, tak cuma tu lah sekeliling masa belajar tu lah. Banyak mengubah UAE lah aku. Ini pun satu soalan ni biasanya kita tanya kepada yang bidang engineering lah, ataupun bidang-bidang kalau orang Malaysia ni biasanya dia nampak kalau jadi bidang ni mesti keluar tu jadi engineer. Keluar tu jadi. Jadi apa pengalaman lah ataupun perasaan bila tidak berkecimpung dalam bidang tu? Tak jadi engineer lah senang cerita. Bila tak jadi engineer ni rasa macam mana? Macam ambil law tak jadi lawyer kan? Tak jadi lawyer kan? Sebenarnya untuk maklumat Ustaz, rasa ramai yang tahu kan. Kebanyakan engineering buat tak semua jadi engineer ni, ramai. Kita kenal kawan-kawan ramai tak engineer kan. Dalam KUI sekali pun? Ya, KUI sekali pun. Ramai kenal berbagai bidang. Berbagai bidang yang kita sempat jumpa sebenarnya kan. Kita ada tetamu kita yang buat hibah lah ni. Buat hibah lah bisnes kan. Hebat-hebat kan. Itu antaranya lah contoh kan. Cuma sebab masa tu sekali, masa habis UAE tu, buat praktikal. Lepas tu macam ada tak kena lah rasa kan. Macam praktikal tu memang engineering lah kan. Rasa macam tapi masa sama juga buat tuition juga. Tuition mengajar math dengan sains. Tapi rasa yang itu lebih dekat rasa. Lebih dekat dan lebih minat rasanya. Jadi akhirnya buat tuition. Ada satu benda balik Ustaz. Masa zaman belajar sebelum lepas PM, mak siap pergi borang ni cikgu masuk mata Quran. Mata Quran so isi. Tak isi Ustaz. Ya Allah. Tak isi Ustaz. Mak ada mak dah siap masuk. So jadi cikgu kan. Mungkin ni dekat doa dia kau. Itulah. Mungkin sambil tak masuk ni doa lah. Jadi tak isi. Memang tak nak masuk universal. Tak nak masuk perguruan. Tapi akhirnya dah habis belajar semua, akhirnya jadi cikgu juga. Alhamdulillah. Belajar semua alhamdulillah lah selesai lah. Alhamdulillah selesai semua. Sampai praktikal semua selesai. Akhirnya jadi cikgu juga. Terus tengok adik dengan mak tu. Bukanlah bergaduh tapi mak pujuk tu tak nak. Mungkin lah kan. Lepas tu dia doa mak ayah juga mungkin. Antaranya. Satu lagi yang perasan lah, mungkin dalam kalangan kita pun ramai yang perasan juga, kalau di tempat kerja pun mungkin lagi ramai yang perasan lah sebab mengenali. Kalau di tempat kerja kita, contoh macam kalau di sekolah-sekolah lah kan, guru-guru semua. Mungkin ada guru yang memang latar belakang pengajian tu bidang agama. Mungkin ada yang guru yang memang latar belakang dia memang betul lah Quran, Sunnah ke Syariah, Usuluddin ke apa kan. Tapi dari segi perwatakan, dari segi perwatakan, mungkin ramai orang yang tengok Mu'allim Faiz lebih ustaz daripada ustaz-ustaz. Itu macam mana? Ada cerita menarik Ustaz di sini. Masa mengajar math, mengajar math tahun 2 kan. Kita selit dalam belajar tu hal-hal lain kan, tentang nilai agama sebagainya kan. Dia tanya, "Mu'allim, ini matematik ke kelas agama?" Benda jadu kan, kita layan je lah kan. Tapi itulah rasanya sekarang ni kita semua kesangkat lah tu lah. Termasuk Surah Al-Amin, dia tak nak membezakan antara cikgu yang mengajar akademik dengan dinia. Kita nak cuba semua nampak
integrate lah. Yang ustaz boleh ajar hak ni, hak ustaz pun boleh menjalani. Jadi dia tak boleh minta boleh sangat ni. Saja je ni, macam-macam boleh ni. Akhirnya murid nampak ilmu tu luas lah. Ilmu tu luas. Semua cikgu ada kelebihan, kemampuan dan dia ajar BI sekalipun ni ustazah ni. Menarik lah. Itu benda yang alhamdulillah sedang berkembang di situ lah. Kalau tengok dalam dalam medan yang sama, maksudnya kawan-kawan lah daripada sekolah-sekolah lain, rasanya ada budaya macam tu? Ya. Itu mungkinlah dia tak meluas lagi, mungkin akan datang sedang ke arah tuan mungkin. Tapi yang konsep yang itu dia tak meluas lagi dah. Tapi bagi side kita yang sekolah alami yang dah bagi ikram ni, dia mau nak terjemahkan begitu. Dia nak murid nampak bahawa ilmu ni luas. Dia tak ada separate antara ilmu dunia, ilmu agama dengan ilmu akademik. Semua murid nampak dua-dua side penting. Dan dia sebenarnya bukan alamin je, UIA pun. Betul. UIA pun dia nak suruh kita nampak juga. Macam saya pun ambil master je pun dekat UIA. Masa buat master pun dia ada subjek wajib dia kata antaranya dia nak tekankan yang di UIA ni dia nak bagi semua yang belajar di UIA nampak seimbang. Semua ilmu adalah semua ilmu penting tu. Penting tu. Okey. Dalam bulan Ramadan, ni soalan berkait dengan bulan Ramadan. Baik. Bulan Ramadan ni biasanya orang kaitkan dengan kita kalau orang yang dah lahir puasa ni memang kita nama bulan Ramadan bulan puasa lah kan. Yes. Tapi dalam Al-Quran Allah SWT dia namakan bulan Ramadan ni sebagai bulan Al-Quran. Tapi kalau di sekolah pula, kalau di sekolah macam mana nak bagi murid-murid ataupun nak bagi semualah warga sekolah ni nampak yang bulan Ramadan ni dia bukan semata-mata bulan puasa lah. Alhamdulillah. Baik, salah satu lah. Tapi alhamdulillah memang kita every year bulan Ramadan kita akan ada program khas untuk Ramadan. Ihya Ramadan. Maksudnya anak tahun 1 sampailah tahun 6 memang kita dah susun program yang supaya dia nampak puasa ni bukan sekadar lapar dan dahaga. Jadi penuhlah pengisian dia tentang Al-Quran, tentang sedekah. Ada buat tadarus juga lah? Murid ada buat tadarus? Tak ada. Kita cuma ada mutabaah tu. Dia bagi mutabaah ibadah tu, barang tu ada isi lah. Akhirnya di hujung dia ada dapat dia lah. Ada pernah dia yang khatam? Murid? Ada. Pengalaman tahun 5, tahun 6 kita jumpa alhamdulillah. Ada. Yang sebesarnya lah. Yang satu tu tak jumpa lagi lah. Yang guru? Ya, salah. Guru pun kita buat juga. Tapi ada juga. Taklah semua guru tak buat. Tapi alhamdulillah ada. Kena pula dengan kali ni tahun ni permulaan sekolah bulan Ramadan. Ya, betul. Lepas tu KPM pula suruh minggu pertama jangan start mengajar. Boleh lah buat macam-macam aktiviti. Betul. Memang kita seminggu ni formalnya tak start betul lagi lah. Banyak aktiviti lah. Aktiviti hands on lah banyak. Dari segi cabaran, kalau nampaknya dalam bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan ni sama ke? Cabaran ke kelebihan? Cabaran dan kelebihan. Cabaran dan kelebihan lah. Okey, cabaran memang tak nafikan lah. Sebagai seorang guru ni kita banyak bergerak. Kita bergerak, kena banyak santuni, kena banyak macam-macam nak dengan sekolah tu kan. Dia memang tak nafikan ada cabaran dia, tapi bagi saya banyak kelebihan. Masa tu rasa lebih macam mana Ustaz lebih bermakna. Betul, sebab kita dah tak perlu lah sarapan tak fikir dulu nak fikir sarapan makan apa hari ni nak kena beratur ke pun nak habis semua tapi alhamdulillah nak kena serve makanan lagi kan. Dan tak fikir dah sarapan tak fikir, tengah hari tak fikir. Jadi masa-masa yang ada dipenuhi dengan program-program Ramadan. Isi waktu rehat, isi waktu tengah hari. Dia rasa lebih makna lah. Dan murid pun ni menarik sikit fakta Ustaz ni berdasarkan apa yang lihat semua ni lebih bukan tak behave sebenarnya, behave juga bagus juga, tapi dia lebih nampak macam lebih senang disusun. Dia mungkin tempat tu tak makan kat jadi itu keadaan ni lah. Tapi murid yang macam darjah 1 semua tu tak dia tak wajib ke lah. Tak diwajibkan lagi. Kita cuma galakkan saja, yang boleh teruskan, yang tak boleh kita adalah bekalan yang kita sediakan. Tapi yang boleh tu memang terus kan? Ada. Bahkan 6 tahun pun ada yang dah buat. Ada tadika kita dah tadika kan. Ada yang puasa alhamdulillah. Ni satu lagi soalan ni mungkin berkait dengan kehidupan di luar pekerjaan juga lah. Kalau orang tak kenal, mungkin dalam penonton ni ada yang tak kenal juga sekolah swasta, sekolah macam sekolah alami ni dia punya tempoh masa dia tu agak panjang lah dibandingkan dengan sekolah kebangsaan kan. Jadi macam mana
Muallim Faiz membahagikan ataupun menyeimbangkan di antara waktu sekolah dengan waktu bersama dengan keluarga, dengan anak-anak? Okey, baik. Ini pengalaman je lah. Pengalaman lah. Sebab anak-anak pun alhamdulillah mereka sekolah tempat yang sama kan. Tempat sama kan. Itu kelebihan juga. Itu kelebihan juga kan. Cuma yang nampak kat sini ialah bila kita dah biasa, dah ada dua-dua ada faktor perasaan ataupun rasa yang sama. Dia tahulah kita dekat sekolah kita akan sibuk. Pasangan lah kan. Pasal kita pun tak pasangan kat sibuk kat sekolah kan. Jadi masing-masing dah tahulah kesibukan masing-masing kan. Nak tak nak, anak pun dah faham lah. Anak pun dah faham dari segi keadaan mak ayahnya kan. Jadi itu juga memberi peluang untuk kita sering memenuhi apa yang ada masa tu dengan sebaik mungkin lah, insyaAllah. Petang, malam. Dia anak-anak ni pun kadang minta tak nak balik awal. Nak sekolah. Dia alhamdulillah kita bagilah peluang kan. Kita duduk sekali dia pun tengok dia main sekali dengan kawan dia. Jadi sebab sekolah ni alhamdulillah pukul 7 pun ada murid lagi. Dia nak stay yang sekolah ni, kita boleh tunggu sekali. Tu kan dengan anak-anak kat sekolah lah. Yang kat rumah, cara di rumah lah kan. Tapi dari segi perwatakan sama di rumah dan di sekolah? Ya. Sebab guru besar ni biasanya orang faham yang jenis megang-megang otak kan. Jujurnya tak sama sikit tak. Ada mesti beza kan. Cuma kalau kita memang nak di sekolah nak nampak memanglah kita berusaha, tapi tak nak nampak kita sebagai orang yang takut untuk didekati. Tradisionalnya betul. Tradisionalnya guru besar ni nama pun besar. Tapi kita macam cuma nak rasa kita dia senang kita. Dia dekat kita. Tapi bila di rumah bezalah sikit kan. Tapi taklah sampai kita beza antara di sekolah dengan rumah. Tetap dengan nilai yang sama. Tapi pendekatan beza dengan anak. Dia buat juga macam disiplin-disiplin tu kat rumah, macam cikgu juga kat rumah. Ada peraturan dia. Nak benda dia syarat dia macam ni. Adalah peraturan macam sikit sekolah macam sekolah lah sikit-sikit kan. Tapi bersalah dengan anak kan, dia adalah fleksibel sikit. Okey. Ni satu lagi yang terakhir kot. Kepada orang yang lebih kurang sebaya, sebab yang podcast ni kebanyakan yang menonton podcast yang minat dengan style-style podcast santai ni biasanya orang muda. Jadi apa pesanan kepada orang muda berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan kejaya, berkaitan dengan kehidupan dalam kita panggil work life balance ni? Alhamdulillah. Okay Ustaz, alhamdulillah saya throwback sikit 13 tahun lepas. Throwback sikit sebelum masuk guru ni, saya masa zaman SEM akhir tahun tu, tahun terakhir dah alhamdulillah dah berumah tangga lah, dah kahwin. Tapi tak bila lagi ni, ada lagi satu SEM lagi. Tapi masa cuti SEM yang sebelum masuk SEM yang kahwin masa study. Adalah sebab isu antaranya pernah drop sebab anak ayah meninggal, kita drop SEM tu kan. Jadi sambung dan yang kedua sebab yang susah agak lah Ustaz. Itu yang isu lain lah kan. Akhirnya masa sebelum habis SEM akhir tu pernah bekerja sebagai rider ni. Rider. Zaman tu dah ada. Zaman tu bukan rider ni cakap dengan syarikat pizza lah. Buat rider. Ni masa tak habis degree kan. Selain buat tuition, ada buat ini kan. Itulah pengalaman yang teringat sampai sekarang. Masa je rider bulan Ramadan. Ramadan. Masa bulan Ramadan ni cuti SEM cuma sebulan, bukan lepas raya akan masuk SEM baru. Jadi sebulan tu gunakan untuk kerja lah. Dan kerja di bulan Ramadan. Masa startnya kita kerja sebagai rider ni, inilah masa menguji dan nampak betapa ruginya kita selama ni untuk tidak menggunakan sebaiknya Ramadan ni. Ramadan ni Ustaz, bila siang letih lah sebab dia panas semuanya hantar barangan, tapi dia tak sibuk waktu buka. Lagi nak buka lagi penuh, lagi banyak orang dan masa ni juga orang kalau nak orang yang kerja nak dapat duit banyak, dia kena kerja trip waktu tu. Masa tu dapat pergi tak lehat lah kan. Jadi masa ni lah waktu Ramadan buka puasa lah, kita atas motor minum air. Jadi sampailah pukul 10 11 kan, non stop waktu tu kan. Jadi masa tu dah tengah hantar tu lalu agak surau atau tarawih. Allah Akbar tu Ustaz. Sedih tu kan. Sebab orang tarawih tu dengan iman je sedap tu kan. Allah, masa tu teringatlah. Selama ni kita tak menghayati orang sebaiknya kan. Bila dah hilang barulah kita tengok Allah, kenapa dulu tak ambil peluangnya. Jadi nasihat ni ialah selagi kita ada usia, ada umur ni, ada peluang,
ada kekuatan ni, ambillah peluang sebaik mungkin. Dengan Ramadan ada ni kan. Sebab nanti dah tarik balik baru teringat, barulah rasa rugi. Rasa rugi, rasa kenapa dulu ni. Masa tu memang masa sangat limited. Sangat limited lah. Buat juga Alhamdulillah, tapi buat sendiri, buat di luar waktu orang biasa kan. Tapi kita nampak kita nak buka puasa pun tak sempat. Tarawih pun tak sempat kan. Maksud tu lah tengah malam ubat kan. Masa tu dah kahwin kan? Dah kahwin lah. Jadi masa tu kau sendiri lah. Memang tak jumpa lah. Tapi nak cakapnya masa tu dah teringat indahnya Ramadan yang tak digunakan sebaik mungkin. Kita masa tu, dan itu juga mengajar tentang yalah, kecabaran hidup lah. Cabaran hidup yang mana semua orang tak dapat peluang macam ni lah. Bila tengok rider sekarang ni kita kesian. Dia tahu waktu maghrib mesti dia sibuk. Sebab orang dia makan buka puasa tak kan. Siang tak buka tak, ni kan. Maksud dia non stop. Cabaran hidup tu lebih kepada kewangan ke lebih kepada kewangan dan kewangan satu juga lah. Tapi nak cakap tak semua orang tak ada peluang yang tak dapat peluang yang sama lah. Bila dapat tu insya-Allah dia gunakan sebaik mungkin kan. Jadi Ramadan janganlah dibiarkan seharian tu tanpa ada sesuatu lah, sebab dah tarik nanti habis. Baru teringat menyesal dulu kan. Tu pesan diri sendiri lah. Yang nampaknya kita kena ada juga satu satu tetamu daripada rider rider boleh sedia masih ini dulu lah, ni 13 tahun lepas tak nanti tengok orang lihat ni eksklusif kat Ustaz. Eksklusif. Cerita kat Ustaz ni 13 tahun simpan ni cerita ni. Orang tak tahu. Kau yang tahu kerja ni orang terdekat. Orang terdekat je. Orang jauh-jauh tak tahu. Simpan cerita ni. Tapi baguslah nasihat tu memang terutamanya sekarang sebab gig industry sekarang ni semakin banyak. Kalau dulu mungkin pilihan dia dengan syarikat-syarikat dengan apa dengan restoran tu sendiri. Tentu je. Sekarang ni dengan macam-macam kan. Dan banyak juga anak muda yang memilih untuk kerja tu sebab dia fleksibel lah kan. Dia tak nampak dari segi peluang Ramadan semua tu. Kita nampak ni. Kena cuba ni, kena cari satu. Okey, Ustaz dia nasihat agak apa masa yang kita guna untuk dia orang boleh manfaatkan. Yalah dia orang dah tahu dah sibuk time tu. Maghrib sampai ke tengah malam. Dia sebenarnya kalau kita faham Islam tu lebih meluas sebenarnya boleh tapi memang kena ada apa dia panggil kekuatan yang berbeza. Betul. Sebab semua buat sendiri. Itu lebih kalau kita berada bersama dengan masyarakat, dengan jemaah masjid tu senanglah kita. Mudahlah orang kata kalau nak solat tu bangun dia apa ni imam mula kita tinggal ikut je. Setuju. Tapi kalau seorang-seorang ni memang yalah letih balik Ustaz. Letih nak buat tarawih tu. Kalau tak kuat tu memang tapi sebenarnya memang boleh kalau kita tahu yang Islam tu luas, boleh je dapat dalam kalau kata sambil-sambil tunggu tu ataupun kita dengar Quran boleh dapat juga. Setuju. Tapi itulah memang kekuatan. Memang satu kekuatan. Itu kena tanya betul kata ada tetamu khas cari dia. Insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Sebagai penutup ini satu lagi tadi tak sebut. Kalau ada anak murid tengok. Menarik sebab kita tak perasan. Macam saya tahun lepas dengan beberapa tahun lepas bulan Ramadan buat konsep tadabbur Quran semua. Tahun ni pertama kali kita buat style sembang santai ni. Tapi yang menariknya bila buat program bersama dengan murid-murid sekolah, ada yang tonton sebenarnya. Dia kata ni style yang dia kenal style magic kan, kita tak buat magic masa tu. Okey, tak bagi dia tengok waktu. Okey baik. Jadi ini pesanan kalau ada anak murid yang tengok apa pesanan? Terutamanya berkenaan dengan tadilah Ramadan dengan keseimbangan hidup ni. Okey baik, alhamdulillah. Jadi pertama sekali untuk anak-anak ni terutamanya kita kena pertama mindset kita dululah. Sebab kita tak nak ulangi yang dulu Ustaz kali kan. Kita berpuasa atas sebab kena puasa je wajib. Jadi untuk anak-anak cuba fahami dulu tentang erti puasa dan sebagainya ni. Cuba dalami dulu pertama tentang untuk faham tentang masuk puasa ni kan. Yang kedua ialah cuba rasakan bahawa inilah bulan yang happy. Untuk anak-anak Ustaz, belajar pun kena happy walaupun serius ni akademik ni tapi nak bagi dia semangat belajar kena bagi happy kan. Jadi konsep Ramadan pun boleh buat sama kan. Buat dalam bentuk yang happy dengan apa bincang dengan mak ayah, bincang dengan adik-beradik kan, biar dia jadi suasana rumah yang happy. Dia taklah nampak lepas puasa je mesti kena tidur, mesti kena letih, mesti kena takut lapar esok, dahaga esok kan. Jadi itu memperanan dalam keluarga untuk anak-anak ni kalau umur 12 tahun ke bawah ni dia nak semua benda dalam keadaan yang enjoy dan dia rasa ada hikmah di sebalik puasa tu kan. Jadi itulah insya-Allah dia harap anak-anak mencuba. Untuk anak yang belum balik mungkin kena cuba, yang dah balik wajiblah saya kena kan untuk mencuba dan create suasana yang happy tu bersama dengan keluarga, berbuka, sahur, tarawih, tu hias rumah sikit kan. Dan
cerita pasal Ramadan, kelebihan Ramadan itu yang insyaAllah boleh dibuat bersama dengan anak-anak dan harap anak-anak happy dan dapat puasa dengan berhikmah dan seronok lah. Hinggalah ke akhir tak sedar 30 hari kan. Biar anak kita sebelum masuk Ramadan tu cakap, Ustaz Sabar esok nak puasa. Alhamdulillah dengar ramai cakap tu. Yes, esok nak puasa, seronok hari tu. Kita dulu mungkin pun seronok anak sekarang kan, dia dah seronok. Dia ada pendedahan. Dia pendedahan. Seronok esok nak puasa kan. Jadi kita fikir kita dulu mungkin tak keluar perkataan tu kan. Tak keluar perkataan tu. Dulu banyak benda yang tak ada. Jadi sekarang ni anak sini cakap, alhamdulillah esok seronok nak puasa. Kita tu, bagus alhamdulillah. Kita pun ambil semangat dia juga lah Zat. Okay, itulah. InsyaAllah. Okay, bagus. Terima kasih banyak. Jadi yang terakhirnya kita ucap terima kasih. Terima kasih kat Ustaz. Terima kasih kat alhamdulillah. Sudi datang, sudi berkongsi rahsia-rahsia. InsyaAllah. Mas simpan mungkin dah. Simpan akhirnya sini kat nak reveal Ustaz. Dan satu lagi penghargaan jugalah sebab guru-guru ni kita tahu juga bukan kita lah, saya secara personalnya memang tahu Joy Leo ni penat dia dekat dahaga tu. Betul. Bulan puasa lagi dah banyak dengan tenaga. Kalau naik tangga turun naik, lepas tu tambah dengan suara habis dah lah penat. Kalau ada urusan luar lagi lah penat kan. Tambah lah sekarang ni tahun 1 pun masuk. Betul. First week ni memang struggle sikit. Betul. Tu mujirat jaga-jaga tu. Jadi itulah penghargaan sangat sudi menerima jemputan kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan insyaAllah yang paling penting kita doakanlah semoga kita mendapat Ramadan pada tahun ni, Ramadan yang baik insyaAllah. Dan mudah-mudahan semua amalan yang kita buat ni diterima oleh Allah Ta'ala. Dan paling penting kita keluar daripada Ramadan ni dalam keadaan dosa-dosa yang telah diampunkan insyaAllah. Jadi kita tangguhkan dululah kita punya perkongsian sembang santai kita pada siri kali ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.